Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Kembali anda ke saluran YouTube Hafiz Latif dan anda sedang bersama-sama dengan saya, Hafiz Latif atau Bang Pis, untuk kita telusuri perbincangan seputar dunia perbukuan dan macam-macam lagi. Jadi jom kita tengok apa yang kita mahu bincangkan pada hari ini. Baik, baru-baru ni dalam episod pertama saya langsung acah borak di Facebook BookTube Malaysia, kami berbincang tentang hal-hal dunia buku, bagaimana mencari kegairahan membaca semula dan sebagainya. Namun ada satu soalan yang diajukan kepada saya dan juga beberapa orang rakan yang lain, ialah bagaimana kami mengekalkan kewarasan ketika mana kita sibuk dengan pelbagai hal. Dan soalan tu walaupun secara spesifiknya ditujukan kepada saya dan membuatkan saya sampai hari ini masih lagi tertanya-tanya lah. Sebenarnya bukanlah tertanya, saya mencari jawapan sebenarnya yang betul-betul mendesak diri sendiri kepada persoalan ini tadi. Dan apabila ditanyakan soalan itu, mengapa ataupun bagaimana Hafiz Latif ataupun Bang Pis ini mengawal kewarasan ketika mana saya sangat banyak melakukan pelbagai hal. Anda juga mungkin tahu saya sebagai seorang penerbit buku, juga editor dan sebagainya. Jadi pada waktu yang sama saya melihat bahawa sangat banyak hal yang dilakukan ini, bagaimana saya mahu mengekalkan kewarasan itu. Jadi persoalan ini sangat menarik dan saya nak kongsi dengan anda semua beberapa, boleh dikatakan beberapa cara lah yang saya gunakan untuk so-called mengawal kewarasan diri. Saya tak pasti kalau ini adalah hal yang difikirkan sesuai diguna pakai oleh semua orang. Itu terpulang. Kalau anda rasa boleh ambil cara yang saya gunakan ini sebagai satu cara yang anda gunakan juga, silakan, tak ada masalah. Tetapi inilah yang saya lakukan, yang saya mahu kongsikan dengan anda pada hari ini. Baik, yang pertama sekali, bila mana kita terlalu banyak hal yang kita nak buat dalam satu hari, ataupun dalam satu minggu, ataupun dalam satu bulan, ataupun mungkin dalam setahun, sangat banyak yang mahu kita lakukan, saya belajar untuk mula membuat senarai keutamaan, to-do list dan juga senarai keutamaan. Jadi misalnya katalah esok saya dah tahu, okey, saya akan edit video ataupun saya akan edit manuskrip. Selepas itu saya akan buat rakaman video dan sebagainya. Jadi saya akan senaraikan dahulu dan lepas itu saya akan menyusun mengikut keutamaan yang saya mahu lakukan pada hari tersebut. Jadi itu yang pertama saya lakukan. Saya pastikan dahulu saya ada to-do list dan selepas itu saya ada senarai yang saya susun mengikut keutamaan yang sepatutnya dan saya cuba selesaikan satu persatu pada hari tersebut. Jika ada yang tak dapat nak diselesaikan, kita akan bawa lagi ke hari seterusnya lah. Jadi itu yang pertama, saya memastikan yang saya akan sentiasa ada senarai yang saya mahu lakukan pada hari esoknya. Dan kalau anda tengok pun sebenarnya di keliling ni tak ada pun sebenarnya sticky note ke apa ke untuk mengatakan yang saya punya to-do list tu. Saya buat dalam senarai buku nota kecil saja. Jadi itu yang saya buat lah. Saya tak ada tampal-tampal kat dinding dan sebagainya. Okey, yang kedua, bagaimana saya mengawal ataupun mengekalkan kewarasan adalah saya sentiasa memastikan saya sentiasa mengemaskini maklumat dan informasi yang ada, terutamanya berkaitan dengan kesihatan, terutamanya berkaitan dengan situasi semasa keluarga, mama saya, adik ipar, anak saudara, isteri sendiri, dan itulah yang paling utama sebenarnya, sebab sentiasa melihat apakah maklumat-maklumat terkini yang dikongsikan, sama ada macam sekarang ni kalau situasi pandemik, sentiasa melihat kemaskini yang dilakukan oleh MKN misalnya. Jadi kita sentiasa mengemaskini maklumat dan juga informasi semasa supaya kita tahu apa yang berlaku dengan keadaan semasa, dan itu membuatkan kita lebih bersedia sekiranya apa-apa yang tidak digini lah kan, na'udzubillah, tapi sekiranya ada, jadi kita tahu bagaimana kita nak bersedia, bagaimana nak melihat SOP dan sebagainya juga. Jadi itu antara membuatkan cara saya untuk mengawal kewarasan lah. Seterusnya, saya sentiasa cuba melihat sumber-sumber yang sahih untuk membuatkan maklumat-maklumat dan juga informasi tadi itu adalah benar-benar tepat, adalah benar-benar sahih, supaya kita tidak menyebar luas maklumat-maklumat yang tidak sepatutnya, seterusnya menimbulkan panik,
dan macam-macam lagi tanggapan ataupun persepsi lah kan. Jadi kita elakkan perkara sebegitu berlaku. Perkara ketiga yang paling utama saya fikir juga yang saya lakukan adalah dengan tak lain tak bukan adalah dengan membaca. Bila 2 tahun ini terlalu banyak masa dihabiskan di rumah, saya memerhatikan bahawa terlalu banyak rupanya juga buku-buku yang masih belum dibaca sebetulnya. Sebab kadang-kadang kan kita baca buku, ada waktunya kita baca buku untuk rujukan dan sebagainya kan. Jadi sekarang ini kita membaca buku yang sebetul-betulnya kita baca lah, macam tu. So saya membaca kembali buku-buku yang belum sempat dibaca sepenuhnya, dan yang paling utama juga yang saya lakukan adalah reach out. Saya sentiasa berhubung dengan rakan-rakan yang saya percaya untuk berkongsi, untuk sentiasa bertanya khabar kepada mereka juga, dalam masa sama menyibukkan diri, bukan menyibuk hal orang lain tapi menyibukkan diri dengan sentiasa berusaha untuk reach out kepada mereka ini dan juga melakukan aktiviti bersama. Jadi kalau anda tengok di YouTube Malaysia ada siaran langsung lah, di Bicara Wara, di pelbagai media sosial yang saya ada, saya menyibukkan diri untuk terus memastikan saya sentiasa reach out to society, kepada masyarakat yang ada di luar sana, kepada semua orang. Dan itulah sebenarnya yang saya lakukan. Kalau orang tanya bagaimana untuk saya mengekalkan kewarasan, dalam masa yang sama saya tahu saya sangat sibuk untuk buat dengan macam-macam benda yang lain. Jadi mungkin anda juga ada cara anda sendiri bagaimana anda mengekalkan kewarasan anda. Anda boleh kongsikan dengan saya dan juga rakan-rakan lain yang mungkin sedang menonton video kali ini. Jadi anda boleh tinggalkan pandangan dan juga cara anda di ruang komen. Semoga kita dapat sama-sama terus saling memberi manfaat kepada orang lain. Jadi terima kasih kepada anda semua kerana sudi menonton video ini. Jika anda belum like, subscribe dan tekan butang loceng, sila lakukan sedemikian. InsyaAllah kita akan sama-sama jumpa lagi di video-video yang akan datang. Sampai di sini dahulu. Saya Hafiz Latif atau Bampis. Jumpa lagi. Buku Gaya Hidup Kita.